Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton wacana Studio Naratif. Hari ini saya berada di Katedral Domplatz di Limburg, Anderland di Jerman. Kami membawa penonton-penonton wacana Studio Naratif ke lensa yang lebih baru, iaitu di Jerman, di mana saya ada di kawasan yang cukup menggagumkan, amazing, dan bersama dengan saya tetamu pada hari ini iaitu saudara Fairuz Zaman Syahrudin yang juga merupakan salah seorang pelajar PhD, postgraduate di Goethe University. Apa khabar, Man? Alhamdulillah, baik. Okey, terima kasih, Man, sebab sudi untuk kita buat wawancara di bumi Eropah ini. Saya rasa ini satu perkara yang sangat teruja kerana saya mewawancara Man di kawasan yang saya rasa cukup bersejarah, kerana hasil-hasil daripada binaan-binaannya juga sebelum Melaka itu dijajah oleh Portugis. Dan sekitar 1100 tahun 1100 dan dan ini satu perkara yang menarik kalau kita lihat dari sudut perspektif analysis school, iaitu long durée ataupun long historical process, di mana kita perlu memahami sejarah untuk kita meletakkan sesuatu yang pada masa hadapan. Dan ini berjaya dibawa oleh kelompok komuniti dan juga segi struktur dan juga agensi di Jerman inilah. Dan hari ini kita akan cuba untuk merungkaikan perkara yang mungkin penonton-penonton ingin mendapat maklumat dan juga perkongsian daripada saudara Fairuz Zaman tentang bagaimana kehidupan di Jerman sebagai seorang pelajar dan bagaimana Man berhadapan dengan situasi-situasi dari sudut birokrasinya, strukturnya, agensinya, masyarakatnya, penerimaannya, apa yang dihadapi, dan ini akan dicuba dibawa, akan dihuraikan oleh saudara Man. Sebelum tu, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Wacana Studio Naratif. Okey, Man. Saya teruja sebenarnya hari ini sebab kita berada dalam suasana yang berlainan. Sebelum ni kita berada di studio, di studio wacana. Hari ini kita bawa kamera kita di Limburg ni. Man, sepanjang Man berada dalam pengajian di Goethe University, Frankfurt University ni, pastinya akan adanya diversity in terms of budaya dan juga pemikiran. Dan bagaimana Man menerima, memahami dan cuba untuk adapt dan luas dengan keadaan tersebut. Boleh Man jelaskan? Baik, terima kasih kepada saudara Dr. Azwan dan juga wacana Studio Naratif yang sudi membual saya pada hari ini. Sebelum saya menjawab soalan kepada Dr. Azwan tu, sebenarnya kita elok mendapat gambaran yang lebih besar mengenai masyarakat di Jerman sendiri. Seperti yang Dr. Azwan bagi tahu, secara long durée, secara rentang sejarah yang panjang, Jerman memang mempunyai sejarah yang sangat kompleks lah kan, sangat kompleks. Dan titik permulaan desentralisasi kuasanya adalah selepas kejatuhan rejim Nasional Sosialis pada tahun 1940-an. Jadi apabila jatuhnya rejim Nasional Sosialis pada waktu itu, maka dia tak ada lagi satu kuasa yang terpusat. Macam kalau kita di Malaysia, kita ada kerajaan pusat kan, kita ada kerajaan persekutuan. Tapi di Jerman ini dia lebih desentralisasi, dia decentralized. Kerajaannya bukan saja tertumpu kepada pusat, malah kerajaan dalam peringkat negeri dan dalam peringkat tempatan juga mempunyai kuasa yang kuat daripada segi pembuatan keputusan. Jadi daripada sisi itu, apabila saya berurusan pertama kali saya datang ke Jerman berurusan dengan banyak
agensi dan pihak-pihak berkuasa kerajaan agak kompleks, agak Rumit lah dia. kerana dia mempunyai banyak peringkat birokrasi. Samalah saya beli SIM, saya baru datang Jerman ni beli SIM card ni. Banyak betul dia punya step birokrasi dan itu sangat kompleks lah, Jadi, rumit lah. Misalnya macam saya masa saya datang sini mula-mula kan, saya perlu mencari rumah, saya perlu mendaftar sebagai penduduk di sini. Jadi setiap perkara tu perlukan temu janji. Kita tak boleh datang walk in saja, kita perlu ada temu janji. Malah saya nak pergi tengok rumah pun selepas saya ditapis untuk temu bual melihat rumah, saya perlu ditemu bual dululah. Jadi in term of mengenai apa yang saya belajar juga di sini adalah mengenai ketepatan masa. Satu yang birokrasi, satu lagi ketepatan masa. Itu sangat penting. Misalnya macam saya pergi tengok rumah tu, saya pernah sekali saya terlewat 3 minit. 3 minit je terlewat. So maknanya every minute counts in Germany. Okay, alright. Saya terlewat 3 minit, orang tu dah tak nak layan saya dah. Okay, alright. So maknanya tak layan terus lah. Dia tak layan lah. Dia tak layan saya sebab dia kata awak dah lewat 3 minit, kita dah kita dah janji dalam tempoh masa yang ni. Jadi saya seolah tak adil lah kepada orang lain punya sesi kan. So itu antara perkara yang saya akui turut dirasai apabila saya hadir maksudnya saya menjejakkan kaki saya di bumi Jerman ini. Transportation system pengangkutan di Jerman juga sangat punctual. Dan kita tidak risau untuk terlewat ataupun tertinggal, kerana kita pastinya akan melihat waktunya pastinya akan tiba. Berbezalah dengan keadaan yang mungkin kita hadapi di Malaysia dan juga di mana-mana tempat yang berhadapan dengan masalah dari segi keberkesanan sistem pengangkutan. Itu saya akui sangat efisien lah. Mungkin ada yang setuju dan mungkin ada yang tidak setuju. Okey Man, itu soalan yang pertama Man. Untuk soalan yang kedua, apabila Man berada di dalam kelompok komuniti masyarakat yang berbeza dengan apa yang Man rasai sebelumnya di Malaysia, bagaimana bentuk acceptance, maksud penerimaan komuniti masyarakat, sikap mereka terhadap Man, orang luar yang datang ke Malaysia? So bagaimana Man meletakkan satu your world view, sudut pandang dunia Man dalam berhadapan dengan perkara ini? Boleh Man jelaskan? Kalau mahukan soalan yang objektif, bagi saya penerimaan tu bergantung kepada dia, kata kuncinya di Jerman ni adalah berintegrasi. Mereka lebih suka kita berintegrasi, bercampur dengan masyarakat untuk diterima lah kan. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, kuncinya adalah bahasa. Kerana orang Jerman memang sangat menumpukan soal bahasa, mementingkan soal bahasa. Jadi apabila saya berbahasa Jerman, walaupun saya punya bahasa Jerman taklah bagus sangat kan, penerimaannya adalah lebih berbeza kalau kita bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi saya melihat di situ bahawa soal bahasa tu sangat penting lah untuk orang di Jerman. Dia bukan mengenai memang soal etnicity tu memang ada, identity etnik tu memang ada, tapi semuanya agak bersatu dalam soal bahasa lah, soal bahasa Jerman. Jadi apabila saya datang ke sini dulu, saya memang dihantar ke sekolah bahasa selama 2 bulan di Goethe Institute. Jadi dalam modul sekolah tu pun ada satu hari yang kita perlu pergi ke pasar. Kita pergi pasar, jadi dia cikgu-cikgu ni lepaskanlah, dia suruh kita beli barang dengan orang-orang tempatan. Dengan orang tempatan. So kita berbual, bertutur dalam bahasa Jerman. Gunakan bahasa Jerman yang
yang dipelajari di sekolah. Jadi itu yang saya lihat, apabila kita menggunakan bahasa mereka lebih terima kita lah. Itu maksudnya bahasa tu ialah pemersatu lah. Boleh saya katakan salah satu unsur faktornya adalah bahasa lah, kan. Tapi of course ada banyak lah juga mesti ada perbezaan pendapat kan. Tapi bagi saya melihat bahasa tu adalah satu faktor penting dalam isu Isu dalam apa-apa saja isu, bahasa itu sangat penting. bahasa. Okay. Okey Man, kita pergi ke soalan yang ketiga. Angin hari ni sejuk, kuat, sejuk walaupun dia panas terik, kering, tapi dia sejuk. Okey. So, untuk soalan yang ketiga Man, apakah cabaran yang dihadapi dari segi sistem sokongan di universiti, khususnya semasa Man melanjutkan pengajian di Doktor Falsafah di Jerman ni lah. Apa cabaran dari segi sistem sokongan dan apa perbezaan yang paling ketara di antara universiti di Malaysia yang dulu pernah belajar di universiti Malaysia dan universiti di Jerman? Boleh tak jelaskan sikit? Baik, dari segi support sistem lah kan, sistem sokongan lah untuk seorang pelajar pasca siswa Azhar, khususnya PhD. Di Jerman saya rasa macam tak banyak sangat kan. Satu mungkin sebab untungnya saya ada keluarga di sini kan. Itu merupakan satu support system yang sangat kukuh lah buat saya. Tetapi daripada segi penyeliaan dan kawan-kawan, kami wujudkan satu komuniti sendiri dalam kalangan kita. Tak kisah tak ada pembahagian antara pelajar ijazah sarjana muda, sarjana ataupun PhD. Jadi semua pelajar ni kita macam buat satu grup lah kan. Dan setiap hari Khamis macam tu kita ada panggil sebagai macam satu sesi kolokium. Jadi semua orang boleh bercerita apa-apa saja concern, termasuk dengan dari segi metodologi pengajian, mengenai masalah peribadi taklah juga, tapi masalah mengenai masalah dalam nak membuat research kan, dalam membuat kajian tu kan. Sebab itu akan saya link dengan soalan yang kedua lah kan. Jadi di cabaran saya pernah mengalami berada di dua institusi di Malaysia dengan di Jerman kan. Peringkat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana saya di Malaysia. Saya merasai pengalaman tersebut. Apabila kita cakap tentang cabaran, kalau kita buat perbezaan antara dua tu agak sukar juga. Sebenarnya ada banyak pro dan cons juga kan. Tapi secara peribadilah saya bersembang dengan Prof Siti Daud. Dia juga mengakui bahawa buat PhD di Malaysia tu sebenarnya lebih sukar. Jadi saya bersetuju dengan pandangan beliau kerana yang pertamanya, kalau di Malaysia tu kita lebih berstruktur kan. Sebelum apabila kita mendaftar sebagai pelajar, kita ada banyak peringkat-peringkat yang lain kan. Kita kena drill betul-betul lah dengan para sarjana kan. Kalau di IKMAS tu dia ada 4 tahap. Tahap defense proposal. Tahap kedua tu progress tentang penemuan. Kemudian yang ketiganya mock viva, dan keempat viva lah. Dia berstruktur lah itu. Berstruktur kan. Kalau di sini memang tidak ada begitulah. Kalau di jabatan saya tak ada lah. Kita ada kolokium lah macam yang saya bagi tahu tadi kan. Jadi bagi saya perkara yang kalau kita buat di Malaysia tu sebenarnya saya rasa bagus. Sebab kita boleh keep track kan student. Dan itu juga jadi satu motivasi pada student lah. Motivasi pun kadang-kadang kita terpaksa pun kita move forward juga kan. Maaf, maksudnya kalau ada begitu di Jerman, macam seperti apa yang ada di Malaysia itu, strukturnya tu ada di Jerman, itu lebih membantu MAN ke macam mana? Ataupun kalau saya prefer yang apalah. Kalau saya prefer lah juga. Tapi sebab
nanti kalau kita dah belajar, kita dah habis pun akan jadi pendidik yang akan jadi mandiri juga kan. Jadi itu yang saya cakap, ada pro ada cons. Di saya tak boleh lah nak katakan kalau kita buat di Jerman tu bagus kan, tapi saya rasa saya adaptasi dengan caranya di sini kan. Di Malaysia caranya begitu, dan dua-duanya ada pro cons lah. Yang kalau di Jerman, di jawatan saya, kita dah macam yang saudara doktor kata begitu tadi, ada autonomi pada pelajar kan. Ada autonomi, pelajar agak diberi autonomi lah untuk membuat apa yang mereka minat kan. Jadi itu dari segi kelonggaran dan yang di Jerman berbanding di Malaysia. Itu cabaran yang saya lihat lah. Okey, terima kasih Man dengan soalan tersebut. Soalan terakhir daripada saya, apakah harapan Man sepanjang Man berada di sini, dan mungkin selepas selesai pengajian ini nanti, dari sudut pandang Man terhadap secara keseluruhannya, dari sudut keluarga, kawan-kawan dan juga institusi itu sendiri, so bagaimana Man melihat perkara tersebut? Baik. Harapan Man. Saya harapan ni, kalau kita sebenarnya kalau lepak di kedai kopi kita boleh panjang lagi kan. Ya, kalau kedai kopi ni tambah pula dengan angin sedap kan, matahari pula terik pula ni, walaupun dah pukul agak nak dekat malam kan. Ya. Tapi secara ringkasnya saya boleh katakan pengharapan saya sedar sebagai saya seorang Melayu. Kalau di Malaysia saya seorang Melayu, saya datang daripada satu kelompok komuniti yang majoriti. Apabila saya datang ke Jerman, saya adalah etnik yang minoriti kan. Saya kena integrasi dengan orang-orang di sini kan. Jadi saya berasa insaf lah sebenarnya, dan merenung lah bahawa sekarang ni saya rasa lebih melihat sesuatu ataupun seseorang atau satu isu dengan lebih empati, dengan lebih empatik. Yelah, kadang-kadang bila kita keluar daripada kita punya komunitas ni, kita tahulah bagaimana situasi yang itu dari segi cabaran, itu dari segi harapan, dan saya harap pada saya balik ke Malaysia nanti berkhidmat, perkara ini saya sifat ini saya masih teruskan lah. Saya teruskan, kita melihat seseorang atau satu isu itu di luar daripada binari kan, di luar daripada binari etnik ataupun binari daripada agama ataupun lain-lain. Dari segi keluarga, saya bersyukur saya dapat bawa keluarga saya di sini. Anak sebagai tadi sebutkan tadi, sistem, one of the support system saya di sini kan. Jadi pengharapan saya agar keluarga induk saya lah, saya, isteri dan anak, kita teruskan amalan-amalan di sini, misalnya lebih prihatin terhadap alam sekitar, misalnya punctuality kan, atau dan kalau saya rasa benda ni agak bagus, iaitu work life balance. Work life balance itu saya rasa harapan yang saya lah terhadap keluarga saya dan pekerjaan nanti. Saya rasa itu amat bermakna perkongsian daripada saudara Man di bumi Jerman ini dalam rancangan Tamu Naratif di saluran wacana Studio Naratif. Dan perkongsian ini saya harap ia dapat menjadi sesuatu perkongsian yang bermanfaat untuk penonton semua sekiranya mempunyai hasrat ataupun keinginan untuk melanjutkan pengajian di bumi Eropah, itu khususnya di Jerman. Sebelum kita tamat, saudara Man, jangan lupa untuk like, subscribe dan share Wacana Studio Naratif. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.